saya, jika tuan-tuan orang baru, tuan-tuan baru-baru lagi lah, baru setahun jagung dengan emas, saya nak share dengan tuan-tuan apakah strategi untuk menjadi pelabur emas yang bijak. Pelabur emas bijaksana. Okey. So, yang pertama, strategi pelabur emas bijak ini saya dapat ketika saya bersama-sama dengan Tuan Azizi Ali di KL selepas kami buat Facebook Live bersama-sama. Kami makan kari kepala ikan sama-sama dan ketika itulah dia menurunkan ilmu kepada saya. Cik Syukur, Syukur, you kalau nak ajar orang macam mana cara jadi pelabur emas bijak, dia inilah strateginya. Yang pertama sekali, dapatkan sebanyak mungkin ilmu tentang subjek tersebut. Tuan-tuan, belum melabur emas lagi, mesti beli buku dulu. Jangan beli emas dulu, tiba-tiba salah beli emas. Antara kes-kes yang selalu saya jumpa adalah tersalah membeli emas. Contoh, dia beli emas, barang kemas. Barang kemas bukanlah untuk pelaburan, barang kemas untuk perhiasan. Kenapa barang kemas tak sesuai untuk pelaburan? Because susuk nilai dia 25%. Kalau harga emas naik 100,000, jual balik dekat kedai, kena tolak 25%. Tinggallah untung bersih 75,000. Tapi kalau kita simpan jongkong emas, let's say 1 kilo, spread dia 6%, harga emas naik 100,000, baru tolak 6,000. So, tolak 25,000 dengan tolak 6,000 just because salah pilih produk. Rugilah kalau tak baca buku. Satu. Kemudian, apa lagi contoh rugi dalam emas? Satu contoh lagi adalah beli emas yang tidak patuh syariah. Biasanya bank-bank yang konvensional, dia menawarkan produk emas konvensional yang tidak ada I belakang tu, tidak ada sijil patuh syariah. Jadi tuan-tuan pun belilah nak melabur emas, rupanya tidak patuh syariah. Lepas tu tak selesa lah. Tuan-tuan, kalau kita orang Islam, tuan-tuan mesti cari pelaburan yang halalan thayyiban, mestilah halal dan meyakinkan. Ni kalau beli produk yang tidak patuh syariah, nak makan hasil kenaikan harga emas tu, nak makan untung tu tak patuh syariah, tuan-tuan rasa macam mana? Kalau tuan-tuan tahu, memang tuan-tuan rasa tak selesa. Jadi ada orang tanya saya, kenapa ada sesetengah bank yang offer produk tidak patuh syariah? Tuan-tuan, saya nak cerita, dekat Malaysia ni masyarakat majmuk, bukan semuanya orang Islam. Jadi bank ni dia offer sekali harung ni pelaburan emas. Jadi bukan bermaksud kata apa? Bukan bermaksud bila bank tu offer kita boleh ambil. No. Bank tu dia offer tu sebab benda tu dah memang trend, benda tu orang cari. Tetapi jika tuan-tuan orang Islam, tuan-tuan carilah produk patuh syariah. Ni tiba-tiba bagi tahu, Cik Syukur, saya dah ada 100 gram, mana akaun bank sekian-sekian. Tak betul saya cakap, Cik, ni tak patuh syariah ni. Ya ke? Iyalah, cuba tengok mana ada sijil patuh syariah, mana ada emas fizikal. Jadi tuan-tuan, kalau tersalah pilih macam tu, 2 tahun melabur harga emas naik 40%, 40% tu tak patuh syariah. Macam mana? Tersalah pilih. So, berhati-hati tuan-tuan. Jadi, Tuan Azizi Ali cakap, disarankan anda membaca sekurang-kurangnya 10 buah buku tentang pelaburan emas. Ataupun 10 buah buku tentang subjek tersebut. Sebagai contoh, saya dengan sahabat saya, Syufaat, kami ada 5 buku. Ini dia. 12 tahun saya dalam bidang emas ni, saya tulis buku, Cik Syufaat tulis buku, ada 5 buku. So sekurang-kurangnya separuh tu dah selesai. Yang lain-lain tu tuan-tuan belilah apa-apa saja buku. Ramai lagi penulis di luar sana yang tulis buku. Tuan Azizi Ali ada buku, Tuan Samsudin Kadir ada buku. Ramai lagi, banyak ada buku. Macam mana nak cari buku-buku ini? Tuan-tuan pergi tengok dekat pgmall.my. Hari ini, sekarang ini tengah ada promosi untuk buku. Dapat diskaun 20, saya pun tak ingat berapa persen diskaun, tapi sekarang ada promosi di PG Mall. Baik. So, baca buku, dapatkan knowledge. Baru cerita ni. Ni buku saya dekat pgmall.my. Baik. Strategi pelabur bijak yang kedua. Mulakan dengan modal yang kecil, iaitu contohnya 1 gram. Okay.
Ada tak modal yang lebih kecil daripada 1 gram? Ada. Jawapannya ialah dalam public gold ada RM100. 0.3 something gram, itu modal yang paling kecil. Jadi tuan-tuan mulakan dengan modal yang paling kecil supaya anda dapat rasa macam mana cara membeli dan menjual pada harga yang tinggi dan rendah. Kenapa kita nak rasa membeli dan menjual pada harga tinggi dan rendah? Sebabnya adalah tadi dah tengok graf harga emas, dia ada naik dan dia ada turun. Dia ada naik banyak, dia ada turun banyak. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan melabur dengan emas, instrumen yang ada turun naik ini, tuan-tuan perlu ada feeling rasa beli harga tengah naik, beli harga tengah jatuh. Baru sempurna syarat untuk menjadi pelabur bijak. Ni baru invest 3 bulan. Beli 3 bulan lepas, jatuh dah chicken out already. Ni tak boleh pakai tuan-tuan. Itu bukan pelabur emas bijak, itu pelabur emas ke laut. So saya tak naklah tuan-tuan jadi pelabur emas ke laut. Okey. Contoh sebenar. Ini adalah gambar harga emas setahun. Jika tuan-tuan start melabur emas dalam masa setahun, inilah graf yang tuan-tuan akan nampak. Tuan-tuan belilah pada mana-mana harga kat sini, ada tak kemungkinan beli ketika harga tinggi? Ada. Bila tuan-tuan beli kat mana-mana saja harga dekat tahun 2020, ada tak kemungkinan terkena dekat gaung? Ada. Terkena dekat puncak? Ada. Semua kemungkinan ada tuan-tuan. Sebab tu siapa-siapa yang cuba nak timing tanpa ilmu technical analysis ni mungkin susah sikit lah. Tuan-tuan tak boleh timing. Tapi kalau tuan-tuan pakai graf, tuan-tuan boleh, kalau tuan-tuan pandai baca graf ataupun ilmu analisis teknikal harga emas, insyaAllah dia boleh membantu. Macam saya ni, saya dah tahu baca graf ni tahun 2006 lagi saya dah tahu. Saya dah belajar ilmu ni. Jadi macam saya ni, saya tahu kat mana nak beli, kat mana nak borong. Okay? Cuma saya tak mengajar ilmu ni dengan hari-hari. Sebab pun nanti orang akan tanya saya hari-hari, syukur hari ni boleh beli emas, hari ni boleh jual emas. Soalan-soalan macam tu kalau seorang tanya tak apa, kalau kena 100 orang pingsan saya nak jawab. Jadi siapa yang berminat untuk baca graf ini, tahun depan 5 hari bulan 1, sahabat saya Encik Syufaat, trader 14 tahun, dia ada buat satu kursus macam mana cara untuk membeli emas fizikal dan menjual emas fizikal berpandukan graf MetaTrader 4. Nanti saya akan buat posting ni dekat Facebook saya. So siapa berminat untuk belajar baca graf, nanti sila tengok Facebook saya. Tetapi untuk orang marhain, pelabur emas marhain, orang yang tak nak belajar pasal graf-graf ni, tuan-tuan belilah pada mana-mana saja harga. Tuan-tuan akan kena sama ada harga lombong ataupun harga di puncak, which is normal. Mana-mana tempat boleh kena beli. Okay. Now, strategi yang ketiga untuk pelabur emas, dia mesti konsisten atau berterusan. Bagi tahu minda anda invest emas untuk jangka masa panjang. Sebab itu bila ada orang yang buat EPP 3 bulan, 3 bulan 4 bulan lepas, dia buat EPP, harga jatuh. Bulan pertama bayar jatuh. Bulan kedua bayar jatuh. Bulan ketiga bayar jatuh. Boleh tak aku nak jual? Tak nak, takut rugi. Baru 3 bulan. Kalau macam tu bukan pelabur bijak lah tuan-tuan. Itu pelabur emas ke laut. Okay? Sebab apa? Sebab dia ingat pelabur emas ni untung saja. Yes, boleh untung saja. Tapi what is your time frame? Salah satu undang-undang pelaburan emas adalah the longer you can hold, the better. Maksud dia, lagi lama kita boleh pegang emas ini, lagi bagus. Pegang 3 bulan banding dengan pegang 3 tahun, jauh beza tak? Jauh beza tuan-tuan. Yang 3 tahun dah senyum, yang 3 bulan ni masih lagi belum dapat nampak profit. So, mesti konsisten dan berterusan. InsyaAllah, jika tuan-tuan konsisten dan berterusan, tuan-tuan memang akan nampak hasil dia. So, jangan stop.
invest for long term. Harga naik, harga turun, don't give a damn. Wah, spokang sikit. Okay. Dan yang keempat, ni penting. Tuan-tuan, tadi yang nombor 2, invest sikit-sikit tau. Cuba invest kecil-kecil. Tetapi setelah kita dah invest kecil-kecil, dah dapat pengalaman, okay, kemudian kita dah konsisten, jangan melabur kecil-kecil. Mesti melabur besar untuk untung besar. Janganlah beli konsisten. Ya cik syukur saya konsisten 1 gram sebulan. Setahun 12 gram. Macam mana nak untung banyak kalau tuan-tuan cuma ada setahun 12 gram? Katakan harga emas naik RM100 lah contoh. Segram. 12 gram kali 100 baru untung 1,200. 1,200 banyak ke sikit? Setahun? Sedikit. Jadi tuan-tuan, setelah belajar invest kecil-kecil, untuk untung besar, mesti melabur besar. Start 1 gram, tapi bila ada duit lebih, beli 50 gram. Bila ada dapat bonus 3 bulan gaji, 4 bulan gaji, beli 100 gram. Bila ada apa-apa durian runtuh, belilah sekilo. Sebab Tuan Aziz Ali cakap, undang-undang melabur adalah melabur besar, untung besar. Sedikit-sedikit, lama-lama masih sedikit. Jadi tuan-tuan, so kena faham lah, jangan konsisten tapi segram sebulan. Mesti event besar. Okay. So, siapa yang faham sila berikan komen. Okay, saya dah faham 4 strategi pelabur emas bijak. So, saya nak tengok. Okay. Nak tengok komen ni. Terbaik tuan, setuju. Okay.